Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Agenda Wani. Malam ini seperti biasa, setiap Sabtu kita akan cakap mengenai pra-bajet 2015. Malam ini kita tumpu kepada jaringan industri dan pembangunan modal insan. Kalau kita cakap pasal modal insan, ada kajian-kajian terbaru yang ini oleh Manpower Staffing Services Malaysia Sdn Bhd yang menyatakan bahawa 6 daripada 10 graduan Malaysia ambil masa 6 bulan untuk dapat kerja, sementara 40% graduan ambil masa 6 bulan lagi, lebih 6 bulan untuk dapat kerja. Kerana dia juga meletakkan elemen-elemen seperti kurang keyakinan diri, kurang penguasaan bahasa Inggeris sebagai orang kata masalah-masalah yang membelenggu graduan-graduan tempatan kita. Dan ini kita akan bincangkan, cari jalan penyelesaiannya insya-Allah bersama dengan dua tetamu, Profesor Datuk Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor High Awal Pelajar dan Alumni Universiti Melaya, dan juga Saudara Muhammad Imran Kunalan Abdullah, iaitu Pengarah Pembangunan Modal Insan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEX. Selamat datang ke studio. Okey, pertama sekali kalau kita cakap mengenai modal insan, kita bukan sahaja sekarang ni ada ijazah untuk cari kerja, tapi lebih kepada itu, kerana ijazah bukan menjanjikan pekerjaan. Dan pertama, kedua, apabila sekarang universiti seperti mana mewajibkan program keusahawanan, jadi elemen-elemen keusahawanan itu sudah pun diterapkan daripada awal. Tetapi kalau tidak mempunyai skill-skill yang tertentu dan juga skill-skill global contohnya, bagaimana nak berkembang? Jadi mungkin Profesor boleh ceritakan dulu sedikit. Ya, terima kasih Encik Hairul. Sebenarnya untuk pelajar kita memang menyiapkan mereka untuk dunia pekerjaan ataupun untuk mereka menjana pekerjaan, menjadi seorang entrepreneur. So these are the two things universiti buat kita. Jadi untuk kita nak menyediakan mereka untuk dunia pekerjaan, kita kena tengok kepada kurikulum kita. Bagaimana kita bina mereka daripada kurikulum. Setiap education yang kita bagi kena ada elemen-elemen sebegini dalam kurikulum untuk kita membinakan pelajar kita yang boleh dapat kerja, boleh bila kita tengoklah, they are the first choice for the employers. That should be the way we train our students. They are the first choice for the employers, and also dia boleh bawa diri dia untuk membuka pasaran kepada orang lain, seperti dia sendiri menjadi entrepreneur. Jadi di universiti kita dalam kurikulum kita masukkan, terap dalam setiap faculty punya education kita masukkan, dan juga kita ada juga section core curriculum. Di sana section core curriculum kita ada kita wajibkan pelajar asas pembudayaan keusahawanan. Jadi di sana kita bina mereka supaya mereka boleh berfikir secara entrepreneur. It's having the entrepreneurial mind that is very important. Saya rasa bila you have an entrepreneurial mind, there's many things that you can do. Itu membuka jalan. Jadi kita, dan juga di universiti kita sediakan mereka platform seperti competition. Bila ada saja competition, kita actually facilitate the students to make sure that the students are ready for competition, di mana itu lagi akan membukakan minda mereka. Jadi dengan semua aktiviti yang ada di dalam kampus, saya rasa universiti memang menyediakan pelajar lah. Okay. Universiti dah buat yang terbaik. Saya harus akui, kerana saya pun produk universiti tempatan. Tapi pada masa sama, pelajar-pelajar, mahasiswa yang masuk ke universiti itu mereka hanya ada 3 tahun atau 4 tahun undergraduate. Memang kalau ikut kepada logik akal saya, memang kita tak boleh nak mengupah seorang insan itu dalam masa 4 tahun, kerana ya bila dia masuk dah pun memang sudah orang kata umur 21 tahun, 19 tahun. Jadi apa cabaran pengalaman Universiti Melaya sendiri? Sebenarnya kan kita ni bila kita cakap begitu, kita kena tengok the entire schooling life seorang pelajar. Kita tak boleh ambil dalam masa 3 tahun and polish dia jadi jam. Kita boleh ambil daripada apa yang dihantar daripada sekolah lah. Jadi kadang ada juga kita ada masalah daripada sekolah, dia tak di-prepare dengan soft skills yang betul. Jadi kitalah yang kena buat itu semua. Jadi itu yang cabaran yang besar sekali. Seperti satu ialah dia punya soft skills, communication skill. Mungkin dekat sekolah dia tak pernah langsung bercakap, tapi dia boleh periksa dapat A, banyak A. Jadi dia dapat masuk universiti kan. Jadi di sinilah yang kita kena polish dia dalam communication skill. Itu dibuat di fakulti dan juga di halawal pelajar sebenarnya. Banyak aktiviti untuk kita binakan mereka. Tapi pelajar ni
dia kena tahu apa kelemahan dia sebelum dia ni dia kadang-kadang kita open up so many courses, tapi dia sendiri tak sedar yang dia tak ada that capability. Dia macam kata kalau communication skill dia tak bagus pun dia tak tahu pun, unless you tell them. So jadi itu yang kita kena make sure that they are aware of all these things. Jadi they are aware of the soft skill, what is the job market outside, apa yang orang nak sekarang dalam dunia. Kalau you minta kerja, apa yang orang nak tengok. Dan kalau kita cakap mengenai apa yang orang nak oleh industri, apa yang industri nak. Yes. Okey, pertama soft skills. Selain daripada degree yang dia dapat tu, itu ibaratnya sebagai hanya pembuka pintu. Kemudian kita tengok cara dia bercakap, communication skills, all those soft skills. Kemudiannya global operating skills, sama ada saya hire awak, mampukah saya hantar awak ke contohnya Dubai kalau ada projek kat sana, ataupun mampukah awak untuk bekerjasama dengan partner saya di Jepun. Ini merupakan suatu yang elemen-elemen kriteria-kriteria yang diperlukan oleh graduat-graduat oleh tenaga kerja kita. Dan kalau dia jadi usahawan pula, kalau saya ini seorang investor, saya nak invest kat awak ni, boleh berkembang ke bisnes awak ni. Jadi Saudara Muhammad Imran, macam mana melihat kepada dilema yang itu? Okay. Terlebih dahulu terima kasih kepada Astro kerana menjemput saya. So dari segi graduate employability ini, bagi MDEC sendiri, di mana kita sebagai organisasi ataupun agensi yang mempelopori inisiatif ICT dan juga Digital Malaysia, kita melihat perspektif graduate employability dari segi makro dan juga mikro, dari keperluan industri. So kita sebenarnya harus tahu apa sebenarnya keperluan industri, bukan hanya dari segi kuantiti, tapi apakah attributes ataupun skill set yang diperlukan. Dan seterusnya, daripada keperluan-keperluan yang telah kita analisa, dan seterusnya kita beralih pula kepada supply. This is where universities comes in. Okay. So dari perspektif kita, kalau dari segi makro kita dah dapat maklumat yang terperinci tentang keperluan guna tenaga pada masa yang akan datang. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita sedang rancak dalam program transformasi ekonomi, di mana disasarkan sehingga tahun 2020 kita bencana lebih kurang 3.2 juta peluang pekerjaan. Dan di samping itu, kita harus juga lihat ia terlibat dalam pelbagai industri, dari NKEA dan sebagainya. So apa yang kita telah lihat dari MDEC sendiri, di mana dalam kita menjana 3.2 million jobs, about 60 to 70% of these jobs are related to IT, ICT. Memerlukan seseorang itu mempunyai kelayakan dari segi kemahiran IT. Okay, this is dari segi demand. So kita beralih pula dari segi supply. So kita sering dengar tentang graduan kita kurang kemahiran dan sebagainya. So kita mempunyai masalah ataupun challenges, di mana masalah yang pertama bukan hanya dari segi kualiti, tapi juga dari segi kuantiti graduan yang kita keluarkan. Okay, untuk makluman semua, dalam setiap tahun kita mengeluarkan lebih kurang 150,000 graduan dalam IPTA. Tahun. Itu IPTA sahaja. IPTA sahaja. Okay. Kalau kita cantum dengan IPTS, yang angka tu mungkin sekitar dalam 250,000. Dan kita juga ada lebih kurang 40,000 ke 50,000 graduan Malaysia yang belajar dari luar negeri, yang balik ke tanah air. Tapi bila kita lihat maklumat daripada peluang pekerjaan dan juga cabaran yang dihadapi oleh majikan, rata-rata sering macam apa yang dikatakan oleh Manpower, tidak ada keseimbangan dari segi tawaran dan penawaran dan juga keperluan. There is always an issue about supply not enough. So the supply issue here is the quantity is not there. At the same time, we also have an issue about the bigger challenge about quality. Sama ada graduan kita mempunyai bukan hanya kemahiran teknikal, tapi kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan oleh industri. So kalau the quality part, bahagian quality itu, pendapat seorang daripada industri ini, adakah
sudah pun apa lagi yang perlu kita ada, apa kriteria yang belum cukup, apa cabaran-cabarannya. Kita simpan dulu jawapan dulu, jumpa lagi selepas ni. Baiklah, bertemu lagi dalam agenda awal ni, dan Malaysia dianggarkan menghasilkan sekitar 200,000 orang graduan setiap tahun, tapi masih lagi berdepan masalah kualiti dan kuantiti. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Melayu, dan juga Saudara Muhammad Imran Kunala Abdullah, itu pengarah pembangunan modal insan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC. Okey, berbalik pada soalan tadi, kalau kita cakap pasal kualiti, apa yang tak kena? Okay. Dari segi perspektif industri, kita boleh we can cluster these gaps or skills required by the industry into 4 different buckets. First is what we call as a digital business skills, because the economy is moving on digital. Yes. Every jobs require people with some basic IT skills. So the first thing is what we call as a digital business skills, okay, which talks about you being able to work virtually, because you can be working from wherever you are now. Yes. Because with the gadgets that you carry, you're not necessarily being reporting to work 8 hours. Betul. You can be sitting in Starbucks and still doing your work. Okay, so this is more on the digital business skills. The second is about thinking skills. So a lot of companies raise the issue about our graduates not being able To think. to articulate and think Yeah. in terms of looking at a problem and analyzing and coming up with a solution. So this is what we call as agile thinking skills. And the third component is about interpersonal communications. We are in a borderless world. Our connectivity is very good, where you are going to interact not only with the people in Malaysia but also with various other countries. So you must have a right communication skills. So obviously when we talk about communication skills, then first thing that comes to mind is about English language capability, the proficiency of our graduates on English communication. And the best news that we heard very recently is about when DPM announced that it's going to be a mandatory for university graduates to pass English. So that is a very right step, I would say, moving forward to ensure that our graduates have the right communication skills, because in a borderless world, English being the predominant business language skills, this is where the gaps are. And finally, we talk about, you mentioned about global operating skills. Being in a borderless world, the business transactions that are happening now is beyond Malaysian border. So you need to not only need to communicate in English, but you also need to know about the cultural sensitivity of the countries that you're going to deal with. What are the unique requirements or the specifications of that particular population or country that you're going to interact with. So this is what we call as global operating skills, where you must be able to articulate not about talking to a Malaysian, but also talking to or interacting to a foreign business counterpart. Jadi bagi memenuhi kriteria-kriteria ini, 4 kriteria utama yang baru yang diperlukan oleh industri, apa ekosistem yang perlu ada di universiti-universiti ketika ini, dan juga bukan sahaja universiti tapi sistem pendidikan secara keseluruhan. Dapat doktor? Ya, saya rasa itulah kita memang sering dengar daripada industri. Setiap kali kita ada career fair atau sebagainya, kita akan minta the feedback from the industry. What do they think of our student? What do they want? And kita dengar daripada Encik Imran tadi, ya. There are a few things. Saya rasa IT sekarang ni is something yang our young generation, they are very IT savvy. So saya rasa lah kalau kita tengok pada pelajar universiti itu, kita kurang risau sebab dia IT savvy. Technology is around. I think setiap fakulti ada dia punya cara menggunakan teknologi yang betul. IT is okay. Dia punya communication skill. Itu yang satu yang kita rasa macam sometimes with all this technology, they talk on the Facebook lebih banyak on the Facebook daripada bercakap dengan kita. Jadi they need to talk to people. These are real people, and also they need to talk on the computer too. The other side. Yeah. Jadi can I add on this about communicating using Facebook and all that? I think this is one big challenge where this is
it's an era where Social media the dominates. kids are already a digital native. Everyone is on using all sort of device, but the communication, the way you communicate is different. You know, your tendency to use an SMS, you know, in your communication, you're using all kind of terminologies which is very tech savvy, latest one, but this is not the right terminology in the business. So I think the students need to know that there is a difference between the business terminologies and the terms that you use, whether you use your social Twitter and so forth, because a lot of short acronyms that you use, and you can't be using that similar things that you use in your communication, day-to-day communication at the business environment. So employers, as an employer, I think we have cases where even the sort of communication that the students use, they get carried away. in their business email, in their CVs. You know, even a fundamental thing about your email address. You may have heard about horror stories where some of the person who looking for a job, they are not sensitive enough in terms of the name that they use in their email. Mesti ada Honey Bunny Flower Girl. So of course this is very personal, but for an industry, for a business, so these are minor things, but it means a lot for industri. Itu yang seperti yang Prof katakan tadi, banyak kebimbangan Prof di universiti kan, kerana orang ramai mengharapkan wonders dari universiti. Jadi ekosistem bagaimanakah yang perlu ada, dan mungkin kita boleh harapkan bajet 2015 melihat kepada masalah-masalah ini. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini. Lagi dalam agenda awal ini masih bersama dengan Profesor Dato' Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib-Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Melaya, dan Pengarah Pembangunan Modal Insan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC, Saudara Muhammad Imran Kunada Abdullah. Prof dulu, Prof, bagaimana dalam kita bakal dibentangkan dengan bajet 2015, adakah mungkin bajet ini mampu untuk address isu-isu kebimbangan-kebimbangan yang Prof katakan tadi, seperti communication skills, apakah ekosistem yang Prof nak nampak yang berada bukan saja di universiti tapi kepada keseluruhan sistem pendidikan negara? Saya kira kalau kita cakap pasal universiti, saya rasa kita dalam universiti saya rasa kita sepatutnya ada linkage of industry and the university nombor satu. Tapi kita juga dengan berharap sangat kalau kita dapat bantuan kewangan dalam memberi peluang kepada pelajar untuk seperti dia nak buka bisnes, ya. Kalau dia entrepreneur, dia want to start business, kita perlu beri mereka bantuan, startup dana, capital, startup and all that. Jadi itu kita perlu, dan juga dekat universiti kita buat a lot of research yang menjadikan inovasi. Jadi kalau seorang pelajar yang nak keluar pada universiti nak dapat kerja, kita nak yang boleh berfikir luar sikit, ya. Jadi kita nak mereka bagi ekosistem yang di mana mereka boleh berfikir luar pada kotak, dan mereka boleh berinovasi, generate more research and more output. Jadi daripada itu kita tengok kepada universiti, tapi saya rasa semua ni mesti bermula daripada sekolah sebenarnya. Daripada sekolah kita dah bukakan minda mereka bila mereka belajar sains, ya. Science tu must touch the community, touch everything in their life. It must be part of their life. Not jadi, just on the books. No. Jadi itu yang kita kena terapkan dalam sekolah. Jadi bila dia kata science tu, dia tak rasa tu science. Tapi that is science. That is what it should be. Dan sekiranya ada transformasi seperti itu, mampukah kita melahirkan graduan-graduan yang sehebat dengan graduan Harvard contohnya? Ya, insya-Allah. Saya rasa we Malaysian, we are very capable, Kalau pergi keluar negara pun ramai pelajar Malaysia yang dapat award. We are very capable people. Tapi kadang-kadang the environment tu tidak menggalakkan pemikiran sebegitu, membuatkan kita tak boleh think out of the box. Ya, kita terlalu. Jadi saya rasa kalau dalam education system tu diberi peluang, bila diajar untuk touch the every part of your life. Science is a life and things like that. Saya rasa pelajar akan ambil ni sebagai satu yang
I'm moving forward, and dia akan tengok apa yang negara luar buat, dan dia bukan cuba untuk think bigger. Jadi itu yang saya rasa mereka mesti pandai berfikir. Itu yang number one yang we should do daripada darjah 1 sampai dia ke universiti, berfikir. Bila dia boleh berfikir, dia banyak benda yang kita boleh buat dengan pembelajaran ini. Saudara Imran? Pada pendapat saya, untuk mengatasi masalah graduate employability, I see it as a bigger agenda. It is not something that you can just focus on at the university level. It has to go through the entire education landscape, like what Prof has mentioned. It has to start from school level, primary school, secondary, once they are in the university, as well as people who are already even working. So from the industry perspective, of course, industry will expect students to be up and running from day one they come out from the university. But this is not an ideal scenario, because not everyone is the best student. And if you ask industry, everybody wants the best. Yes. So you still need to focus on the people who are not the tier 1. You have to look at the tier 2, tier 3 and so forth. So I see this as a bigger agenda. Of course, dalam bajet-bajet yang akan diumumkan nanti, in term of addressing the skills gap that exists, we wish to see budget allocated in term of upskilling of the students to suit the industry's demand. But then, bigger than that is focusing on the root itself, where the education landscape. So I was quite attracted when recently our Prime Minister's wife, she won this, she was accorded this STEM hero for science, technology, engineering, maths, because this is a very important thing for the Malaysian human capital building. Because as a nation, it's not only about university, the entire ecosystem itself. So we have to start at the school, and I believe STEM is one of the means to address on a sustainable human capital development. So that's why within MDAC also, we have been initiating a lot of collaborative effort, not only on the skilling of graduates, but going down to the school level similarly. And just if you're permitted, I just want to inform that we and MDAC also have started launching our own STEM lab, which is going to give students from schools, parents to feel about science and technology, to encourage them to acquire the right skills. So I see the graduate employability is not about we allocate 10 million, 20 million to address right at the university. So it is about the entire budget that we allocate for the education system. Is the billions that we spend in the education. We know our government allocate a lot of money for the education itself, which is right. But we have to consolidate, look at what works, what don't work, and optimize the money that is allocated. Alright, thank you very much. Terima kasih banyak Saudara Muhammad Imran Kunala Abdullah, Pengarah Pembangunan Modal Insan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDAC, juga Profesor Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor Awal Pelajar dan Alumni Universiti Melaya. Dan cakap pasal Universiti Melaya, hari ini adanya Karnival Kejayaan dan Usahawanan Graduan K3G 2014 di kampus Universiti Melaya. Jadi saya nak ke sana nak tengok adakah saya boleh jumpa dengan graduan-graduan yang boleh bekerja kat Astro. Mungkin. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam agenda awal ni, insya-Allah. Anda boleh menghubungi kami melalui media sosial juga. Sekian saja. Assalamualaikum. Selamat.